Okey, Assalamualaikum. Petang ni saja kita nak sembang santai sebelum maghrib dan kita nak bercerita mengenai apa malam petang ni, Ustaz? Syukur. Syukur, masya-Allah. Syukur menghadirkan hati yang luhur. Masya-Allah. Besar dia punya kalau kita nak tafsirkan dia pun susah. Terjemahan pun susah. Apa beza terjemahan dengan tafsir, Datin? Macam Al-Quran, terjemahan adalah direct translation, tafsir adalah kupasan. Benar. So nak tahu pasal itu nanti hari lagi kita cerita, tetapi hari ini kita nak cerita mengenai syukur yang Ustaz akan terjemahkan. InsyaAllah kalau ada masa sebelum maghrib kita tafsirkan. Okay. Saya lepaskan badan kepada Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita upgrade, kita update pun boleh. Kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari-hari kita dak baca Bismillahirrahmanirrahim, kan, yang mana dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi dekat mana kita sebagai hamba menerima dan menyahut setiap apa yang Allah bagi kepada kita dengan sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya. Syukur konsep dia terlalu luas. Kita petik daripada surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah, sesungguhnya ni secara mafhumnya, bagi mereka yang syukur Allah tambah rezeki dia, Allah tambahkan apa yang hajat dia. Bagi mereka yang kufur, Allah bagi warning kat sini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita dekat sini yang mana kita kena usahakan satu perkara, satu yang mendatangkan kehadiran supaya kita punya jiwa dan raga, jiwa raga kita yang sungguh-sungguh luhur, sungguh-sungguh luruh dalam untuk kita menjatuhkan rasa ketakburan ataupun rasa kita ada pada apa sahaja. Sebab apa? Kadang-kadang kita luar sedar, kita dapat satu perkara dalam keadaan kita lupa nak sebut syukur. Benda senang je. Rasulullah dia melafazkan dua ayat pujian kepada Allah. Pertamanya alhamdulillah ala kulli hal. Yang keduanya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Dua situasi yang berbeza tapi satu lafaz yang sama. Apa yang berbeza? Maksudnya alhamdulillah ala kulli hal. Bila Rasulullah diuji dengan sedikit musibah, Rasulullah akan mengatakan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Itu lafaz. Maksudnya walaupun diuji dengan musibah, tapi Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur Rasulullah kepada apa sahaja yang Allah bagi. Dan dengan ayat kata lafaz yang kedua, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat, segala puji bagi Allah dengan segala nikmat yang telah disempurnakan dengan sebaik-baik keadaan. Itu kalau Rasulullah diberikan sebarang nikmat. Kalaulah Rasulullah kita ni baru balik, kita tak apalah, ambil feel sama-sama. Kami kan dengan Datin Fiza, dengan Bella baru je balik kampung Madinah. Sekarang ni kami datang pula tempat yang mula-mula perjalanan Rasulullah berhijrah ke Madinah, iaitu di Mekah, kan. Yang mana di kota Mekah inilah tempat kelahiran Rasulullah. Jadi dia adalah panduan segala-galanya. Kadang-kadang kita tak boleh nak brain macam mana dekat akhirat nanti. Dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, semua umat Nabi tu daripada zaman Nabi Adam, dia pergi jumpa setiap Nabi dia. Ya, wahai Nabi Adam, bantulah aku dekat akhirat nanti. Tapi Nabi Adam kata, hari ni hal kamu, hal kamu, hal aku, hal aku. Maksudnya hari, sebab apa? Sebab Nabi-Nabi mengatakan kerana hari ni hari yang paling Allah marah sekali, Allah murka sekali dekat akhirat nanti. Sampai satu Nabi ke satu Nabi, sampai Nabi Ibrahim, semualah Nabi yang tersenarai. Akhirnya keluar satu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di hujungnya ada satu bab tu, liwa'u Muhammad, bendera Rasulullah. Jadi Rasulullah angkat tu, bayangkan Rasulullah angkat bendera, kontinjen tu kan, angkat bendera, analah, akulah yang kalian cari tu, akulah yang kalian cari. Ni persoalan dekat sini, sebab apa Rasulullah boleh tolong kita? Bukan kita tau, kita sekarang ni, kita fikir zaman kita ni bukan fikir 1444 tahun tu yang Rasulullah dah tinggalkan kita ni, tapi kita fikir bilangan yang sedia ada ni, umat Islam sekarang ni dah cecah 7 bilion. Tapi zaman Rasulullah, kalau nak ikut daripada awal dia lah 1440 tahun dulu, lebih daripada 7 bilion, trilion.
dia jadi infinity bilangan dia. Apatah lagi daripada zaman umat Nabi Adam alaihissalam. Semua Rasulullah boleh tolong. Sebab apa? Sebab apa yang kita laksanakan. Ni kita datang ni, bila kita buat umrah, datang kita buat apa lagi kat sini, kita buat sedekah. Semua ni dia ada dia punya pelopor utama dia, iaitu tidak lain tidak bukan yang ajar kita semua perkara tu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni, kalau kita wakaf Quran contoh, kita wakaf Quran dekat sini, lepas tu kita letak dekat masjid, masya-Allah, nampak tak view Kaabah tu, nampak tak? Subhanallah. Ni nikmat ni kan. Siapa pandang saya mungkin tak dapat apa-apa, tapi pandang belakang, insya-Allah dapat pahala kan. Jadi dekat sini yang mana kalau kita wakaf Quran, contoh ni, contoh lah wakaf Quran, kita contoh letak dalam Masjidil Haram, hari-hari datang sini, bukan sikit orang punya datang sini, ramai. Jadi mungkin salah satu Quran tu, Quran kita wakaf tu yang dia ambil, dia baca. Setiap orang yang membaca Al-Quran, Rasulullah pernah mengatakan pada para sahabat 1100 tahun terdahulu, Rasulullah isytiharkan satu huruf 10 ganjaran. Itu bagi orang baca. Kita sediakan untuk mereka membaca Al-Quran. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang, maka dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan tanpa sedikit pengurangan. Allah Maha Ar-Rahmannya Allah, Maha Ar-Rahimnya Allah. Sekarang ni kita nak tengok apa Allah bagi dulu. Lepas ni kita akan cerita hujung ni, kita tutup dengan apa kita bagi untuk Allah pula. Macam dating kata, marketing, the best marketing ya, kita dengan Allah kan. Jadi dekat sini yang mana kita bayangkan 10 ganjaran tu kita dapat tu kan. Itu kalau seorang baca. Kalau setiap waktu dia baca, kita punya banyak akaun pahala kita banyak. Itu kita. Habis Rasulullah yang ajar kita Quran. Rasulullah yang ajar kita solat. Kita ajar orang sekejap, macam ni ji, solat ni cara dia macam ni, ikutlah kita nampak cara salah. Pahala tu, lepas dia betulkan solat tu, kita akan dapat pahala berpanjangan tu, jariah. Jadi banyak. Kalau kita sedekah kan, kita tengok, ya Allah, kadang-kadang kan Latin kan, kita tengok orang yang dapat sedekah tu, macam semalam saya kata kat Madinah, sampai menangis kan. Ni semalam Latin kata kan, teresok dia Latin. Benda tu bagi kita mungkin nilai tu bagi kita kecil, tapi dia datang tu macam menangis. Dia datang, walaupun dia datang sekejap, betul dia patah balik dalam keadaan menangis. Kita tak tahu apa keperluan dia. Tu saya tengok semalam bila ustaz kata Datin nampak tak dia menangis, saya pun terkejut, kata Allah Akbar, kita pun tak perasan. Dan mungkin dalam kesyukuran dia tu, dia ya Allah, angkatlah doa orang ni, Allah. dan mungkin doa dia yang Allah angkat. Ya betul. So kita sekarang ni, kita nak cari di tempat penuh barakah ni, doa orang. Ya betul. Kita tak mampu nak baca Quran kan ustaz. Tetapi bila ramai orang baca Quran kita, berapa doa, katalah antara yang dok mai tu macam ustaz tahfiz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dia sebab tu kalau orang kita ada benda yang kita boleh buat, satu tradisi yang kita boleh wujudkan, yang mana selalu berpesan dekat kenalan-kenalan kita. Saya kadang-kadang buat, tapi orang kadang-kadang tak suka. Tapi saya ikut amalan ni daripada seorang syekh dekat Mesir. Dia asal jumpa kawan dia, sahabat dia, nanti aku meninggal mai. Dia syekh dia pesan tu je. Padahal kita dah seronok, tapi bila kita sebut tentang kematian, dia potong tau kita punya keseronokan tengah sembang apa kan. Tapi setiap kali lepas dia jumpa kawan, nanti kalau apa-apa saya meninggal ke apa, mai tau. Lama-lama kami macam dekat sana dia tertanya kan. Jadi akhirnya Syekh tu kata, sebab apa? Sebab bila 40 orang datang, dan doa satunya kita tak tahu di antara mereka tu yang mana doa yang makbul, waktu kita menjadi sebatang tubuh digelarkan sebagai jenazah. Kita sangat berharap benda-benda doa-doa ni daripada orang yang terdekat dengan kita. Betul. Jadi kalau seorang tu doa makbul, masya-Allah, itu pun dah menjadikan asbab keampunan bagi kita. Kalau 40 orang, apatah lagi. Macam tu juga sekarang ni kita nak cari benda tu. Atas dunia ni memang kita ni tak boleh nak lari, sebab tu kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan dengan Allah, kita ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia macam mana? Ni doa. Doa ni kan. Jadi lumrah manusiawi, mana mungkin kita tak kena. Kita mungkinlah kita buat kalau kita hati saya ni bukan hati baik sangat. Kan? Tapi mungkin ada orang yang baik tu, kadang-kadang dia tak kenal orang pun dia doakan untuk orang. Tapi kita ni, kalau orang buat baik kita, insya-Allah confirm kita doakan untuk dia kan. Betul. Dan macam tu juga kita jangan buat naya ke orang, pasal takutlah macam saya pernah sebelum main umrah baru ni, saya dianiaya oleh satu couple ni. Masya-Allah. Siap saya rugi RM140,000.
Innalillah. Tapi saya abang tahu Ustaz, kita manusia dan masih tak boleh lari pada tu. Saya bawa doa untuk mereka ke sini. Masya Allah. Kalau orang kata maafkan datin, tak boleh, hang tak kena 140,000. Tu orang kata kita tak tahu siapa yang kita anaya, takut salah seorang yang kita anaya tu adalah orang yang Allah jemput jadi tetamu Allah. Kalau dia bawa doa dia ke sini, Allahu Akbar. Doa orang dizalimi tak ada tapisan. Tak ada tapisan. Jadi no hijab. Dan Allah tak handle tau benda tu. Ya betul. Itu antara manusia dan manusia. So kadang-kadang benda yang kita boleh buat adalah bila kita berdosa dengan orang ni, kadang-kadang bila orang yang dah meninggal, saya biasa baca satu buku dia kata, kalau orang tu dah meninggal, macam mana kita nak hapus dosa kita? Adalah dengan cara bersedekah. Ya betul. Cara yang mudah, semua orang boleh buat. Cuma kita kena buka sikit kita punya mindset kita ni. Satu je, nak bersedekah ni jangan tunggu ada. Bersedekah ni biar sentiasa. Dia takkan ada Ustaz. Kalau kita niat kata macam ni, bila orang tanya saya, "Datin, macam mana you start buat sedekah?" Saya dulu kata, kalau lah aku kaya, aku nak buat macam ni. Memang takkan kaya. Allah. Memang takkan kaya Ustaz. Betul. Ada yang kalau kita kata, kalau aku ada extra RM10, aku akan sedekah. Memang takkan ada. Pasal apa? RM10 kita ni macam-macam nak buat. Nak beli nasi. Tapi kalau kita ada duit banyak tu je, kita hanya mampu makan ikan, kita akan makan ikan. Tetapi kalau dengan tambah ikan, ayam, semua lagi, menjadikan dia RM18, kita makan yang RM8, RM10 kita sedekah. Masya Allah. Pasal bila dia masuk dalam perut kita, makan yang RM8 atau RM10, dia tetap rasa lauk yang sama bercampur. Ya betul. Cuma kita, keyakinan kita kepada Allah itu menjadikan kadang-kadang kita terganggu dalam urusan tu. Jadi dekat sini, di antara jalannya adalah memang kita banyak berkongsi dengan orang. Kita sentiasa salurkan apa kemampuan kita bagi selagi kita mampu. Dan insya-Allah tak pernah lagi lah orang sedekah ni meninggal sebab kelaparan. Tak pernah lagi. Tak ada lagi jadi macam tu. Ya Allah, para sahabat ni 1/3 tau. Kalau nak kira Saidina Umar, kan hari tu kita kongsi kan, Saidina Umar yang mana dia bagi 1/3 harta dia, nilai dia 40,000 dirham. 40,000 dirham zaman dulu 1 dirham lah ni, kalau Iraq adalah 10,000 ringgit, 10,000 Iraq. Tinggi tu. Iraq dengan kita lagilah jatuh kita punya currency. Kasar-kasar pun kita ambil lah 15,000 kita. Ya Allah, 15,000 kali 40,000. Masya Allah, bukan sikit anak. Nak bagi tahu satu, memang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan pernah mengabaikan mereka yang sentiasa yakin kepadanya, terutamanya dalam jalan bersedekah kepada Allah. Okey, stop ini. Stop dulu Bella. Kita nak jadikan dia tak boleh lebih dari 15 minit. Stop dulu.